وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama diberi kesempatan, peluang dan taufik, yakni kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada di majlis ilmu pada malam ini bagi meneruskan pengajian kitab kita. Insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung penutur kepada ciri ketuhanan yang ketujuh. Ciri ketuhanan yang ketujuh yang bernama Qudrah. Penutup dia malam ni kita nak bincang dalil yang membuktikan bahawa Allah ini mempunyai ciri yang bernama Qudrah. Dalil ini ada dua. Yang pertama, dalil menggunakan akal kita, cara kita fikir, cara kita analisis dengan akal kita sehingga kita faham dan kita boleh buat keputusan berdasarkan apa yang kita belajar, faham dan kita percaya, lalu kita buat keputusan berkaitan dengan sifat yang bernama Qudrah. Yang kedua, dalil yang akan disebut juga dalam kitab kita ini dalil naqal, dalil yang diambil direct daripada Quran, yang Allah Subhanahu wa taala cerita dia ni mempunyai sifat Qudrah. Itu dia panggil dalil yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan berkaitan dengan diri dia yang mempunyai ciri Qudrah. Jadi kita ni tuan-tuan proses nak kenal Tuhan melalui ciri yang ada pada diri Tuhan. Maka ciri itulah dipanggil ciri ketuhanan. Muka surat 22 di bawah sekali, qala al-musannif rahimahullahu taala, bermula dalil atas adanya Allah taala itu qudratun dan tidak lemah itu. Ini dua pegangan. Baik. Setiap pegangan ataupun setiap akidah yang kita belajar dalam kitab kita ini ada 20 kesemuanya. Dia setiap ciri ketuhanan itu dia lahirnya asasnya ada dua. Kalau kesemuanya campur dengan dalil ada 3. Satu ciri itu dia lahir 3 akidah ataupun lahir 3 pegangan setiap satu ciri. Yang pertama, adanya Allah Ta'ala Qudrah, yakni adanya pada zat Allah Ta'ala itu sifat yang bernama Qudrah, ciri yang bernama Qudrah. Jadi ciri Allah Ta'ala ini berada pada diri dia. Maka diri Tuhan itu dipanggil, bahasa Melayunya dipanggil Tuhan, Rabb. Rabb itu dia merujuk kepada diri dia. Kalaulah dia menggunakan ciri, dia akan menggunakan bahasa yang lain. Kalau dia kata Rabb, alhamdulillahi Rabbi, di situ ada dua. Dia nak cerita nama dia dan diri dia, tapi dia tak cerita ciri dalam ayat yang lain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia cerita segala kemuliaan dan kepujian itu milik siapa? Bukan milik manusia. Kepujian, kemuliaan, kehebatan, dia kata lillahi, milik Allah Ta'ala. Lalu dia perkenalkan siapa Allah? Rabbi. Jadi sini Rabb dengan Allah tu dia benda yang berbeza nisbah, sama konsep dia. Benda yang sama tapi nisbah berbeza. Jadi lillah tu nama dia, Rabb itu diri dia, bukan ciri. Rabbi iaitu Tuhan, lillah ini Allah. Siapa Allah? Rabbi iaitu Tuhan. Itu beza nama dengan diri dia. Dan dia beritahu pula Rabb ini
Tuhan ini, siapa dia Tuhan ini? Secara umum, dia kata alamin, pengurus yang memiliki, yang mengurus segala alam ini. Tu. Barulah dalam ayat yang lain dia cerita ciri dia. Ar-Rahmanir Rahim. Itu ciri. Jadi kita boleh beza di antara nama dia, di antara diri dia, di antara ciri dia. Baik. Di sini ni yang kita nak kenal ni, dalil ni dalil apa? Dalil Allah mempunyai ciri. Apa nama ciri dia? Yang ketujuh ialah qudrah. Yang kata qudrah ni apa dia? Yang kita dah bincang panjang lebar sebelum daripada ni, makna qudrah. Yang kita bincang juga panjang lebar. Yang keduanya fungsi qudrah. Qudrah ni dia panggil berkuasa ataupun keupayaan Allah berkuasa. Itu dia panggil ciri dia, power dia. Fungsi dia, apabila ada qudrah ini, dia berfungsi. Apa dia fungsi dia, peranan dia? Iaitu dia boleh mengadakan sesuatu perkara mungkin dan dia boleh meniadakan. Yang ini membinasakan sesuatu perkara mungkin. Itu fungsi dia. Fungsi apa? Fungsi qudrah. Qudrah itu apa dia? Qudrah itu ciri. Di mana? Di diri dia. Diri itu apa? Tuhan. Rabb. Okey, settle. Jadi yang pertama, akidah yang pertama, pegangan yang pertama tuan-tuan, mesti Allah Subhanahu wa taala bercirikan qudrah, berkuasa. Satu. Dan tidak lemah itu. Dan yang kedua, dalil tidak lemah. Ciri yang kedua ataupun pegangan yang kedua, tak lemah itu pegangan yang kita mesti kita percaya dan kita mesti pegang dalam hati kita. Iaitu Allah Ta'ala ini tidak lemah. Jadi mesti pegangan yang keduanya keluar, mesti Allah tak lemah. Adapun ajzum itu, lemah itu mustahil. Kenapa Allah Ta'ala boleh keluar ciri tak lemah ni? Dia panggil ciri tak lemah ini, pegangan tak lemah ni Allah Ta'ala ini. Dia panggil apa tuan-tuan? Dia panggil hukum bagi mustahil. Apa yang benda yang akal tak boleh terima? Yang akal yang waras tak boleh terima kata Allah lemah. Maka akal buat keputusan yang kita panggil istihal atau mustahilnya, Allah ini tak lemah. Tu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mesti berkuasa, berkuasa. Dalam masa yang sama, yang kedua kita kena percaya juga, kita kena pegang juga ciri yang kedua, Allah itu tak lemah sampai bila-bila. Jadi tak lemah ini, kenapa tujuan dia Allah Taala gabungkan dua tu? Ini bukan, dia panggil susunan ini tuan-tuan, bukan susunan para ulama, tidak. Ulama menyusun berdasarkan model yang Allah Ta'ala jelas dalam Quran. Mana dalil? Allah tunjuk ciri, dua ciri pegangan dalam Quran. Allah menyatakan, fatawakkal 'ala Allah, fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Maka berserahlah kepada Allah yang mempunyai ciri yang hidup, la yamut, dan tidak mati. Dua. Sepatutnya Allah cerita tak yang hidup sudah, tak payah cerita tak mati. Tetapi Allah nak mentahqiq, nak mengkonfirmkan kepada kita. Yang kata tak, yang kata hidup tu apa dia? Tak mati sampai bila-bila. Jadi model yang Allah, yang ulama susun ini berdasarkan kepada kerangka yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ciri pengenalan Allah di dalam Quran. Semua ciri 20 ini sama je konsep dia. Model dia sama. Mesti ada dua. Yang di sini sama juga. Pertamanya, mesti Allah itu qudrah dan mesti Allah itu tak lemah. Tak cukup dengan kuat saja. Tak cukup dengan power saja. Tak cukup dengan kita kata Allah ini berkuasa. Ada keupayaan untuk berkuasa mengadakan segala mungkin. Tak cukup. Mesti kita percaya Allah ini tak lemah. Yang kata kuat, kuat macam mana? Kuat tak lemah sampai bila-bila. Itu yang Allah kuat. Kita ni kuat juga. Tapi kuat ni boleh jadi lemah. Sebab tak lemah bukan ciri kita. Tapi Allah Ta'ala ini dia tidak ada kemungkinan dan kebarangkalian
untuk dia lemah sampai bila-bila. Kerana tak lemah itu ciri dia. Dua. Dan yang ketiga apa dia? Pegangan yang ketiga dah dalil akal kita. Itu dia. Dalam penutup ni ada 3 pegangan. Pertamanya mesti Allah bersifat dengan qudrah. Yang kedua mesti Allah tak lemah. Yang ketiganya dalil. Malah dalil kita fikir. Itu baru dalil. Dalil yang pertama, dalil menggunakan analisis dengan akal kita. Kita renung. Yang kata Allah ni mesti dia bersifat dengan kuat, bersifat dengan berkuasa. Mesti dia tak lemah. Ini dalil dia. Ialah kita tengok dengan mata kepala kita. Kesan kekuasaan yang ada di depan mata kita. Yang nama dia alam. Yang nama dia makhluk. Depan mata kita ni. Makhluk ini sebagai bukti kekuasaan Allah. Ataupun bukti Allah ada yang mempunyai kuasa untuk mengadakan makhluk. Dan membinasakan makhluk yang ada. Itu dia panggil bukti dengan akal kita. Ialah kita fikir. Mana kita fikir? Jikalau. Jikalau tu dia panggil cara kita berfikir. Dia panggil cara kita berfikir. Jikalau ini juga bukan orang panggil gaya bahasa para ulama. Tetapi gaya bahasa ini diambil daripada gaya bahasa Allah Subhanahu Wa Taala yang diadaptasi daripada Quranul Karim. Bukan sebab apa tuan-tuan? Sebab jikalau ini ada orang yang mengatakan kenapa kita nak kena fikir benda yang tidak ada. Andaian, jikalau ini andai. Kita tengok dulu andaian. Kemudian kita akan cerita bagaimana model ini diadaptasi daripada Quran. Jikalau tidak ada Allah Ta'ala qudrah. Kalaulah Allah tak bersifat dengan qudrah. Ini cara kita fikir. Sebab cara kita fikir ni dia panggil rizab dia. Andaian ini dia akan ada rizab. Dan rizab itulah keputusan yang kita pegang. Itu dia panggil cara fikir menggunakan akal. Jikalau tidak ada Allah Ta'ala qudrah. Kalau Allah ni tak bersifat dengan qudrah, tentulah Allah Ta'ala lemah. Kalau Allah tidak ada kuasa, maka dia lemah. Tak boleh nak kata Allah ni kuasa pun tak ada, lemah pun tak ada. Tak ada. Dia akan, dia punya base asasnya, kalau Allah ini tak kuat, maka dia lemah. Okay. Maka jika lemah ia Allah, kalau Allah Ta'ala lemah, ni dia panggil andaian. Nascaya, kalau Allah lemah, nascaya tidak menjadi ia Allah akan makhluk ini. Kalau Allah lemah, nascaya makhluk ini tidak ada. Tu. Dan iaitu dan makhluk tidak ada ini batilum, sama sekali batal, yakni tak betul. Kenapa? Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Kerana makhluk ataupun kita panggil alam ini ada dengan musyahadah. Apa maksud musyahadah? Ada dengan pandangan mata kita. Ada yang kita boleh kesan dengan anggota, dengan panca indera kita. Maka tak andaian yang kita kata, kalau kita nak kata Allah Ta'ala lemah, kalau nak kata Allah Ta'ala tidak ada sifat qudrah, nascaya Allah Ta'ala lemah. Dan nak terima lemah, tak boleh. Nak kata Allah Ta'ala lemah, tak boleh. Kenapa? Karena kalau Allah lemah, nascaya makhluk ni tidak ada. Kenapa tidak ada makhluk? Dah Allah Ta'ala lemah. Nak mencipta makhluk tak boleh. Dan kalau makhluk tidak ada, nascaya tak betul, batilun. Kenapa? Kerana adanya makhluk, adanya alam secara musyahadah, kita boleh dah kesan dengan pandangan mata kita. Maka lahirlah keputusan. Jadi maka inilah dia punya result dia. Keputusan hasil analisis ataupun hasil kita fikir dengan teori yang diajar oleh para ulama.
Andaian ini tuan-puan, sebelum kita buat rizal, andaian ini nak cerita dari mana sumber andaian. Sebab ada golongan yang menolak andaian. Dia kata tak perlu kita menandai-andai benda yang tidak ada. Cukuplah kita beriman kata adanya Allah. Kenapa nak andai-andai lagi? Tak andai pun kita dah confirm dah hati kita. Maka jawab ulama, cara andaian ini, menggunakan akal ini, fikir, proses fikir kita sehingga lahirnya keputusan di hati kita, confirm Allah mempunyai ciri yang bernama qudrah. Cara fikir ini diajar oleh Allah Ta'ala. Cara fikir ini diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kenapa Allah ajar cara fikir ini? Ada tujuan dia. Dipanggil dalam bahasa akademik, dipanggil fardu takdir, andaian ini. Jikalau ini benda yang bukan ada. Jikalau Allah lemah, memang Allah tak lemah pun. Kalaulah Allah lemah, nak cakap macam mana? Itu bahasa kita. Kalau Allah Ta'ala tak ada sifat kudrah, nescaya lemah dia. Itu andai. Kalau lemah Allah Ta'ala, nescaya tidak ada makhluk. Kita pun tidak ada. Kalau tidak ada makhluk, batal. Tertolak, tak boleh terima. Kenapa? Kerana makhluk itu ada depan mata. Maka tetaplah Allah Ta'ala ini ada sifat kudrah. Tak boleh nak kata Allah ni tidak ada sifat kudrah. Maka teori ataupun dia panggil teori fikir ini, menggunakan fardu takdir andai ini, diambil daripada Quranul Karim. Allah ajar cara fikir ini. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk lebih kemas kepahaman kita. Untuk lebih kemas kepahaman kita, lebih confirm, lebih kejap, lebih mantap kepahaman kita dengan cara fikir. Dengan cara fikir menggunakan jikalau, andaian. Andailah, macam mana kita nak tolak? Andai Allah ni tidak ada sifat berkuasa. Kalau Allah tak ada sifat berkuasa, memang dah dia lemah. Tak boleh nak kata berkuasa pun tidak ada, lemah pun tidak ada. Dia kalau tak ada kuasa, dia lemah. Tu. Allah sebut model ini diambil daripada Quranul Karim. Sebelum daripada ini kita dah sebut. Allah menyatakan lau kana fihima alihatun lafasa illallah lafasadata. Allah kata jikalau, ini Allah sendiri yang cerita, lau kana alihatun illallah lafasadata. Kalaulah Allah Ta'ala ini, adanya Allah Ta'ala ini dua, berbilang, lafasadata, nescaya binasalah alam ini. Allah kata tak akan ada alam kalau Allah ini berbilang. Tu jadi lau jawab dengan la. Lau kana jawab dengan lafasadata. Itu dipanggil, jikalau ada Tuhan selain Allah, nescaya binasalah kedua langit dan bumi. Baik. Maka ni rizak daripada cara fikir. Maka tetaplah, jadi confirmlah, kejaplah, mantaplah kepahaman kita, pegangan kita, kepercayaan di hati kita. Apa dia? Ada kudrah pada Allah Ta'ala ini, pada diri Allah Ta'ala. Dan kejaplah juga, kemahlah juga, confirmlah juga adanya, confirmlah juga tidaklah lemah. Tidaklah lemah Allah Ta'ala. Jadi dua pegangan. Kita fikir, dalam bahasa ringkas dia panggil dalil adanya kudrah Allah ini, dalil dia makhluk, dalil dia alam ini. Itu bahasa ringkas. Secara ijmal, tapi secara tafsil, andai. Tapi secara ijmal, secara spontan saja, mana dalil kata Allah ini ada yang bersifat dengan kudrah? Dalil dia baharu alam, dalil dia alam ini, dalil dia makhluk ni. Itu dalil secara ijmal. Adapun secara tafsil, secara detail, kena andai. Okay. Maka tetaplah ada kudrah. Dan tetaplah Allah bersifat, mesti Allah ini ada sifat yang nama kudrah, dan mesti Allah ini tidak lemah.
Jadi tidak lemah itu kita mengakui. Kita pegang ada dan kita pegang tidak ada. Bukan kita pegang lemah. Kita pegang dan percaya Allah itu tak lemah. Kita pegang dan percaya Allah ada. Ada apa? Ada sifat qudrah. Satunya pegang ada, satunya pegang yang jenis tidak ada. Tidak ada apa? Tidak ada lemah. Inilah yang dipegang. Jadi inilah kepercayaan. Yang kita faham tadi, yang kata qudrah, Allah ada sifat qudrah, Allah ada sifat, Allah ini tak lemah pada Allah Ta'ala tu. Dan inilah yang dipegang. Dan yang diakui di dalam hati yang sebenar. Dalam hati kita yang kita pegang. Allah mempunyai ciri yang bernama qudrah. Allah mempunyai sifat ataupun ciri yang kata tak lemah. Tu. Inilah yang dipegang. Dan yang diakui, yang dipercayai. Akui ini dia panggil iqrar, bahasa Arab iqrar. Pegangan ini dipanggil i'tiqad. Jadi i'tiqad, iqrar, itulah dia iman. Dia berbeza ibarat saja, makna sama. Kita biasa bertemu tuan-tuan akidah orang guna. Kita biasa bertemu iman, kita bertemu iqrar, sama. Iman, akidah, iqrar, sama. Ibarat berbeza, makna sama. Apa dia? Kalau akidah, pegangan. Aqaid plural, beberapa pegangan. Apa dia? Jadi pegangan tentang ciri ketuhanan. Pegangan tentang Allah, ataupun kita pegangan berkaitan dengan ciri yang ada pada Allah yang bernama qudrah. Itu satu akidah. Bagi satu pegangan. Dan hati kita bukan ada satu tuan-tuan. Dia kena ada asah dia 13. Ataupun 20. Pecahan pula dia akan jadi 20, 20. 1 campur 9. Itu 50 pegangan pecahan itu. Sebab satu-satu tu dia ada 2. Campur dengan dalil jadi 3. Jadi pecahan. Tak perlu ingat. Yang perlu tahu faham saja. Kalau kita guna tadi akidah, pegangan. Hati kita pegang. Apa yang kita faham itu. Yang kata Allah bersifat dengan qudrah. Yang kata Allah tak lemah tu. Satu lagi dipanggil iman. Sama juga. Iman apa dia? Iman ni kepercayaan. Benda yang kita percaya. Apa dia benda yang kita percaya? Benda yang kita percaya itu ialah ciri Tuhan yang bernama qudrah. Kita percaya. Apabila kita percaya, maka dipanggil iman dalam hati kita. Satu lagi dipanggil iqrar. Iqrar ni apa dia? Iqrar ni pengakuan. Apa yang kita mengaku? Kita mengaku bahawasanya Allah mempunyai ciri yang bernama qudrah. Tu. Asyhadu an la ilaha illallah ay uqirru. Asyhadu ni makna apa? Asyhadu ni aku sanggup bersaksi. Bahasa lama tuan-tuan, bahasa lama dia kata aku bersaksi. Bersaksi dengan mata, bukan saksi nikah dengan mata, saksi jual beli dengan mata, dengan telinga. Tu saksi yang zahir, saksi dalam jual beli, saksi dalam nikah. Adapun bersaksi di sini bukan saksi dengan mata. Saksi dengan mata tu dalil. Tengok kata makhluk ada. Di sini ni saksi dengan hati. Maksud apa? Aku sanggup bersaksi. Yani aku sanggup mengaku dalam hati bahawa Allah mempunyai ciri yang bernama qudrah. Kenapa sanggup bersaksi? Karena kita tahu. Tahu berdasarkan ilmu yang kita belajar. Apabila tahu, faham, maka kita percaya benda yang kita tahu tu. Maka percaya benda yang kita tahu, dia panggil pegang benda kita tahu. Maka itulah dia panggil iman. Bukan makna kita tahu percaya ataupun tak semestinya. Ada orang tahu tapi dia tak percaya. Kita cerita kepada dia Tuhan begini-begini. Dia kata betul ke tak ni?
Itu dia panggil orang yang tahu, tetapi dia tak percaya apa yang dia tahu. Itu tidak dinamakan iman. Nak dinamakan iman ini, dia ada 4 flow dia. Flow yang keempat, ataupun dia panggil, yang keempat tu, dia panggil iman. Pertama, belajar. Cari usaha mencari ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan. Itu dia panggil belajar sehingga tahu. Yang kedua, flow yang keduanya, kena menggunakan akal. Belajar sahaja tapi tak faham, tak guna akal pun, tak jadi. Belajar dalam masa yang sama, dia menggunakan daya penakkulan akal yang Allah beri kepada dia. Cuba analisis, cuba renung, cuba faham. Yang ketiganya dia panggil tafahum. Tafahum ni apa dia? Tafahum ni dia faham menggunakan akal dia. Bukan dia renung saja, fikir saja tapi tak faham. Makalah sekali keempatnya, dia percaya apa yang dia faham. Dia percaya apa yang dia tahu. Maklumat yang dia cari, dia cuba renung, dia cuba fikir. Fikir, renung pun renung, faham. Apabila faham, maka pegang apa yang dia faham. Jadi pegangan yang dia faham itulah dipanggil akidah. Nak panggil akidah ni bukan semata-mata dia tahu, tidak. Kalau lagu itulah tuan-puan, ramailah orang Arab bangsa Quraisy yang dia kenal Nabi, lebih kenal daripada anak isteri dia, tapi dia tak beriman kepada Nabi. Dia tak beriman kepada Nabi. Nabi cerita ciri ketuhanan, Nabi cerita berkaitan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi ni, maka dia menolak. Syariat dibawa oleh Nabi, dia tolak. Dan dia menolak diri Nabi itu, walaupun dia percaya bahawa Nabi memang orang baik betul. Dia akui bahawa Nabi tidak ada manusia yang baik sebaik Nabi yang ada di kalangan bangsa Quraisy, bangsa Arab. Tetapi dia tak nak percaya apa yang dia tahu, apa yang dia kenal. Maka tidak beriman bangsa Quraisy, bukan majoriti. Minoriti sahaja yang beriman ketika itu. Apabila Nabi dapat hijrah ke Madinah, Nabi dapat buka foto Mekah balik, barulah majoriti orang beriman kepada Nabi. Jadi nak imam ni tuan-puan bukan makna tahu saja, tidak. Dia kena tahu tapi dan pegang apa yang dia tahu. Inilah yang dipegang. Ini pegang di dalam hati dia. Yang ni akidah. Dan yang diakui. Dan ni dia panggil atah tafsir. Dan yang diakui di dalam hati yang sebenar. Pegang dan mengaku. Yang membetuli pengakuan itu, yang membetulkan ini, yang sama. Apa yang dia faham, apa yang dia pegang, sama. Pengakuan itu dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Quran. Nak kena sama dengan pengakuan yang telah dibuat oleh Allah Ta'ala dan Quran. Seperti firman Allah Ta'ala, yakhluqullahu ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah cerita ciri-ciri dia dalam Quranul Karim. Ini ciri yang bernama Qudrah. Kalau ciri biasa tu, dalam Fatihah pun banyak dah ciri. Nak kenal Allah Ta'ala ni tuan-puan, asah dia dalam Fatihah itu Allah cerita ciri dia secara asah. Dalam Fatihah banyak ciri dia dalam secara asah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah berlambak ciri ketuhanan yang ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dia cerita. Dalam Bismillah itu, Allah gabungkan konsep pengenalan ketuhanan, mempunyai nama, diri dan ciri. Dalam Bismillah saja. Cuma tahu kita tak tahu saja. Sebab bahasa itu, bahasa arah tinggi yang perlu kepada ulama kita mentafsirkan. Jadi Bismillah itu, di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, Allah menggambarkan 3 benda untuk kenal dia. Di awal lagi dia memperkenalkan nama dia. Lepas nama dia yang dia hidam itu adalah diri dia. Dan kemudian di akhir itu Rahmanir-Rahim itu ciri dia. Ciri yang ada pada perbuatan dia. Cuma beza. Di ciri ni ada ciri diri dan ada ciri perbuatan. Ar-Rahmanir-Rahim ciri perbuatan. Perbuatan Allah Ta'ala ini jenis pemurah dan penyayang. Itu perbuatan dia. Dalam Bismillah itu, dia satunya zahir, iaitu nama dia.
Yang kedua yang dia hidam itu ialah diri dia. Sebab itulah para ulama menterjemahkan secara tepatnya ialah dengan nama Allah Tuhan. Tuhan di situ Rabb itu tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak kata Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak kata dengan nama Tuhan aku, tidak. Tapi Tuhan itu kena terjemah sendiri. Kenapa? Karena Allah itu Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Tuhan yang bercirikan Ar-Rahmanir-Rahim, bercirikan pemurah, sangat pemurah dan sangat penyayang. Itu translate yang tepat yang dibuat oleh para ulama kita. Jadi ada komplit di situ. Nama dia, diri dia dan ciri dia. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud menjadi oleh Allah Ta'ala akan barang yang dikehendaki ia, ya Allah. Allah Ta'ala mencipta, yakni menjadikan suatu perkara, barang ni umum, mungkin. Suatu perkara yang dia kehendak. Dia buat benda yang dia kehendak, yang dia plan, bukan dia buat benda yang dia tak plan. Ini dia panggil apa? Dia panggil Allah Ta'ala ini sangat smart pengurusan dia. Jadi ilmu pengurusan tuan-tuan, dia sebenarnya diambil daripada konsep yang diajar oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ini dia akan suatu tanjis, dia akan praktik benda yang dia plan. Tidak ada satu benda yang dia praktik tanpa dia plan terlebih dahulu. Tidak ada. Sebab apa? Sebab plan dengan praktik itu dua benda berbeza. Ciri dia berbeza. Dia plan dengan apa? Dengan ciri yang bernama iradatun. Innama amruhu idza arada. Innama amruhu idza arada. Arada ini dia berkeinginan. Dia berkehendak. Dia nak plan satu benda. Maksud tuan-tuan, sebelum dia buat, dia akan plan terlebih dahulu. An yaqula lahu kun fayakun. Kalau aku nak, Allah Ta'ala kata nak buat satu benda, seolah-olah aku kata kum, jadi. Seolah-olah bukan makna kum, jadi terus tanpa dia plan dulu. Tidak. Dia tidak akan menafikan plan dia. Dan dia plan ini terlebih awal. Dia panggil azali lagi. Bukan plan peta tadi. Dia nak praktik kita jadi malam ni. Yang kita kata Alhamdulillah Allah izinkan kita dapat bertemu pada malam ini. Makna izin itu apa maksud izin? Izin di sini maksud berdasarkan kehendak dan perbuatan dia. Bukan makna dia izin dia benarkan kita mari. Bukan. Izin tu dia cipta perbuatan kita. Dan dia plan kita ni akan ada pada malam ini di sini. Dia plan dah awal lagi. Tu. Allah menjadikan barang perkara yang dikehendaki ia Allah. Bahawa sesungguhnya Allah itu atas tiap-tiap sesuatu yang dia kuasa. Maksud apa? Maksudnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala ini kulli syai'in qadir. Dia mencipta syai'in sesuatu perkara. Qadir berdasarkan ciri yang ada pada dia. Ataupun dengan ciri kudrah yang ada pada dia. Sebab tu dia boleh mencipta syai', mencipta sesuatu perkara yang mungkin. Bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas tiap-tiap sesuatu yang kuasa. Maksudnya Allah berkuasa menjadi atau mencipta sesuatu perkara yang dia kehendak. Tu. Apa saja perkara yang dia kehendak, yang dia plan, dia akan buat. Bukan dia buat tanpa dia kehendak, tidak. Dia tak ada macam kita Kita banyak Oh saya ni tak bercadar ni. Tiba-tiba tersinggah di surau. Contoh kita ada. Saya ni plan nak ke Johor Bahru. Malam ni tiba-tibanya baru teringat malam ni ada kuliah di Surah An-Nur. Tu kita dia ni plan lain, dia buat lain. Allah Ta'ala tidak ada. Allah Ta'ala ni dia tidak ada dia tidak ada terpaksa
Tidak ada tersilap. Tidak ada tak terplan. Tidak ada. Tu dia cerita awal tu. Yakhluqullahu ma yasha. Kenapa yasha? Kerana dia ada sifat iradah. Tu dia nak tu. Kenapa dia ada keinginan? Dia ada keinginan untuk menentukan, untuk decide. Dia boleh decide suatu benda sebab dia ada ciri pada diri dia yang bernama iradah. Yang bernama iradah. Iradah ni berkehendak. Dia berkeupayaan untuk menentukan suatu benda apabila dia ada ciri iradah, ciri berkehendak ini. Dia boleh berkehendak untuk menentukan suatu benda. Kita akan belajar ke datang. Ciri yang ke-8 nama dia ialah iradah. Banyak dalam Quran iradah ni. Maka nyata pada ayat ini. Maka nyata. Nyata ni nyata di sisi kita. Secara zahir menurut pengakuan yang Allah Ta'ala jelas dan Quran. Nyatalah bahawasanya Allah Ta'ala yang menjadikan makhluk ni. Ini dia sendiri yang mengaku. Nyata di sisi pegangan kita, di sisi kepahaman kita berdasarkan Allah Ta'ala cerita. Tapi yang ni tuan-puan, pengakuan ini dia bukan boleh berada pada level pertama. Sebab tu dalil dalam akidah, dalil yang pertamanya bukan dalil naqli, bukan dalil ayat Quran. Tapi dalil yang pertama, Allah ada ini, dalil yang pertama ialah berdasarkan akal kita fikir. Bukan berdasarkan pengakuan. Adapun dalil yang kedua, barulah dalil yang kedua ini, barulah kita menggunakan pengakuan Allah Ta'ala. Kenapa? Ulama kata, kerana kewujudan Allah Ta'ala ini, yang kuatnya ialah melalui analisis dengan akal. Sehingga akal yang waras tak boleh nak tolak, kata Allah Ta'ala tidak ada. Tetapi dalil yang kedua, pengakuan Allah, orang kafir boleh tolak. Musyrik Mekah dia tak terima yang kata nas Quran ini. Dia kata ini rekaan Nabi. Mana dalil yang kata Nabi bertemu dengan Allah Ta'ala? Apabila Nabi cerita dia bertemu dengan Allah Ta'ala pada peristiwa Isra dan Mi'raj, dia beri bawa travel naik tengok syurga, naik tengok neraka, dia tolak. Dia tak percaya juga. Dan dia tanya Nabi yang kata Quran ni daripada Allah Ta'ala. Bila dia kata, Muhammad, engkau bertemu dengan Allah Ta'ala? Apabila berlaku Isra' Mi'raj, Nabi turun cerita dia bertemu dengan Allah. Lagi awal lagi dia tolak. Kalaulah cerita Quran dia tolak. Tanya bila bertemu Allah. Nabi cerita aku bertemu dengan Allah, ambil perintah solat. Awal lagi dia reject. Dia kata Muhammad ni tak betul. Ada ke boleh bertemu dengan Allah? Dia kata. Pulak dah. Yang tadi tanya bila bertemu. Cakap bertemu tak nak terima juga. Jadi nas Quran ini dia tak boleh nak menjadikan dalil yang pertama. Sebab tu kalau tuan-puan tak ingat, orang tanya, mu percaya dah ada Allah? Ya. Mana dalil kata ada Allah? Kita tak berhenti cari dalam Quran dalil. Tak haram kata kita. Tak haram kata kita tak boleh mengemukakan dalil Quran yang kata adanya Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad. Bukan dalil ada Allah. Lepas tu, tabbat yada. Itu dalil Abu Lahab. Sudah. Mana dalil ada Allah? Dalil ada Allah, kita tak boleh cerita. Kalau orang tanya kita, mu percaya dah ada Allah? Percaya lah Allah nak tanya soalan macam tu. Mana dalil? Dalil mu tu ada. Kita cakap, mu tu ada tu siapa buat? Bukan Allah Ta'ala buat. Takkan jadi sendiri. Pakai bagi dalil dia je. Dia kata, aku tak nak dalil aku, ada. Aku nak dalil Quran. Dah kata sumber pertama, hujah pertama Quran, hadis, ijma' ulama' qiyas. Dalam bab syariat, baru dalil pertamanya ialah Quran. Tapi dalam bab pengenalan ketuhanan, dalil pertama akal. Dia panggil dalil akal. Sebab tu analisis dengan akal dulu. Merenung dulu. Fikir. Akal yang waras dia tak boleh tolak. Yang kata
Allah ada. Dia kena terima juga. Cuma dia saja tak nak terima kata adanya Allah Ta'ala. Sebab tu kita tak ingat, jangan bimbang tuan-tuan. Tak ingat mana dalil ada Allah. Tak ingat dalil ni Allah Ta'ala ni ada sifat ada nama qudrah. Berkuasa. Kita kata, ya. Mesti Allah bersifat dengan qudrah. Dah tahu bahawa Allah sifat dengan qudrah. Cuba bawa dalil mana dia. Dan Quran cari tengok. Kita kata tak tahulah dalil Quran. Pas tahu dalil apa? Tahu dalil akal, tahu mana dia? Engkau tu ada. Kalaulah Allah Ta'ala lemah, takkan boleh cipta kau tu. Ini dalil kata, engkau tu boleh jadikan dalil, bukti bahawa Allah mempunyai kuasa. Sehingga boleh mencipta kamu daripada asal kamu tidak ada. Sehingga kamu ada, Allah jaga dan Allah binasa balik kamu. Tu dia panggil dalil akal. Jadi dalil yang kedua ni dia panggil fardu kifayah saja tuan-tuan. Mana fardu kifayah ni, dalam satu qaryah kena ada orang yang boleh mengemukakan dalil Quran. Dalam ramai-ramai qaryah kita ni kena ada seorang yang boleh kemukakan dalil Quran. Cukup dah, kita tak haram ke atas kita. Tak boleh kita kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Tak apa. Tetap kita ini dipanggil orang yang kenal Tuhan. Maka nyata pada ayat ini bahawasanya Allah Ta'ala yang menjadikan makhluk ini dan ianya Allah Ta'ala ada sifat qudrah. Allah ni dia ada sifat qudrah ini berdasarkan dalil di atas. Dalil dia cerita dia buat makhluk dan di akhir itu dia cerita dia buat dengan apa? Dengan sebab dia ada sifat qudrah. Ini dia cerita dua-dua. Jadi gaya bahasa Quran ni tuan-tuan, dia direct dan juga indirect. Kita kena tengoklah. Ada kala Allah cerita direct, dia cerita. Dia ada sifat qudrah. Ada kadang-kadang dia tak cerita direct, indirect saja. Macam dia dalil tuan-tuan, kalau kita nak cari dalil Allah Ta'ala ada ini dalam Quran tak akan bertemu. Secara direct dia Allah cerita aku ni ada. Tidak ada dalam Quran. Melainkan secara indirect Allah cerita. Tu kena faham cara interaksi dengan Quran. Banyak dan ayat Quran dalil yang kata Allah ini ada. Sebab tu kalau kita baca tu pada awal dulu, dalil Allah ada ini ulama kata apa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Ayat yang berbeza. Banyak ayat lain wa ma bainahuma fi sittati ayyam, itu ayat yang lain. Dia cerita bahawa Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Ini dalil dia ada dan dalil dia bersifat dengan qudrah. Allah Ta'ala kata aku, Allah Ta'ala yang mencipta langit dan bumi wa ma bainahuma, dan antara langit bumi juga aku yang cipta, kata Allah Ta'ala. Dia cerita dia cipta. Dia tak cerita dia ada. Ini dipanggil indirect. Maksud apa tuan-tuan? Maksudnya dia boleh cipta langit, dia boleh cipta bumi, dia boleh cipta wa ma bainahuma, antara langit dan bumi juga dia cipta. Benda maksud antara ni bukan benda yang tidak ada tu. Perkara yang ada di antara langit bumi. Penduduk yang ada di antara langit bumi ini, penduduk bawah dan penduduk atas dia juga. Dia bukan cipta langit saja, bukan cipta bumi, tetapi dia cipta penduduk yang ada di bawah dan penduduk yang ada di atas. Dia cipta. Maknanya kalaulah dia cipta ni, dia boleh cipta benda ni, makna dia ada lah. Tak perlulah cakap dia ada. Ni cara indirect. Tak perlu cakap dia ada. Memadai kita faham bahawasanya dia cerita, dia buat benda ni, dia buat benda ni, dia ada lah. Tu dia panggil dalil ada secara indirect. Jangan kita betul luruh benda, nak sebiji-sebiji, nak kena cari dalil hak cakap. Allah Ta'ala kata, aku ni ada pula begini. Sebiji kena cari. Tu jenis kita. Sebiji. Dan ianya ia Allah ada sifat qudrah. Ada sifat yang bernama qudrah. Erti qudrah tu apa dia? Berkuasa. Keupayaan untuk berkuasa. Kuasa apa dia? Itu dipanggil fungsi dia. Berkuasa ni dia ada fungsi dia. Fungsi dia apa? Berkuasa mengada dan meniada, membinasakan kita ni. Mula-mula kita tak ada tuan-tuan, kemudian dia adakan kita. Itu dipanggil mengada.
Dah benda yang ada ini dia membinasakan. Tu dia panggil menadamkan balik kita. Tu dia panggil fungsi atau peranan qudrah, sifat qudrah. Cuma kita kena tahu dia bidang tugas dia. Dia bidang tugas qudrah ini dia hanya mengada dan meniada perkara mungkin saja. Perkara yang harus pada akal saja. Dia tidak mengadakan diri dia, dia tidak mengadakan anak dia, dia tidak mengadakan isteri dia, dia tidak mengadakan ciri dia. Bukan ciri dia ada. Tu pelik kita. Ada orang pelik tuan-tuan tanya. Allah Ta'ala ni ciri dia siapa buat? Dia tanya siapa buat? Ke ada sendiri? Tu soalan pelik-pelik tu tuan-tuan. Kalaulah Allah pun ada orang lain buat tuan-tuan, maknanya Allah berbilang lah. Dan kita tak boleh nak kata ada sendiri. Allah ni ada lah. Ada sendiri. Ada sendiri pula. Itu kita dah bincang awal dulu. Jadi adanya Allah Ta'ala ni dia tidak ada mula. Tak ada mula. Jangan sebab tu tak boleh tanya siapa ada dia. Tak boleh tanya. Dia tidak ada mula pada kewujudan diri dia. La tatafakkaru fi khalqillah. Jangan kamu fikir berkaitan dengan diri aku. Cukup sekadar ciri yang Allah cerita. Ada yang kidam yang tidak ada mula. Ada yang jenis tidak ada penhujung. Jangan tanya siapa jadi dia ataupun jadi sendiri. Jadi sendiri ada mula. Kalau tanya siapa yang penjadi, ada mula juga. Allah dah cerita aku tidak ada mula. Dia panggil apa? Dia panggil al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin. Ni Allah cerita dalam Quran, ciri dia. Dia panggil qidam. Allah ni ada yang tidak ada mula. Tutup persoalan yang kata siapa cipta Tuhan. Orang duk cari. Dia duk sama dengan dia. Tak tanya pula dia ni. Aku ni jadi sendiri ke aku siapa buat? Tak tanya pula diri dia. Kamu aku yang buat aku ni. Diri dia tak tanya. Duk tanya Allah siapa cipta Allah. Duk tanya Allah mana anak Allah. Yang patut kena tanya dia. Aku ni siapa jadi? Kita ni ada mula. Apabila ada mula, ada pencipta. Siapa pencipta kita? Itulah dia yang nama dia Allah Ta'ala. Kita bukan mencari Allah. Ada orang menggunakan ayat. Kita jangan cari rezeki, tapi carilah Allah Ta'ala. Pandai juga ayat dia. Allah tak perlu dicari, tuan-puan. Allah ni kena kenal. Cuba kenal Allah Ta'ala. Bukan cari Allah. Allah tak hilang. Cari ni benda hilang. Nak cari di mana Allah tak bertempat. Dia cari Allah. Dia suruh cari Allah. Dia kata kena cari Allah. Jangan duduk pulun cari rezeki pagi sampai malam. Tak kenal Allah. Cari Allah Ta'ala. Nak cari mana? Masjid. Allah duduk di surau. Carilah dalam kitab. Dia kata, Allah duduk dalam kitab. Boleh jadilah ayat dia ni kita ihtimal lah, kita positifkan. Boleh jadi dia kata cari. Dalam kitab tu mana cari ilmu tentang Tuhan. Tu boleh lah. Jadi kita positifkan dia ini bahasa sastera lah. Sastera tak apalah. Kita takut orang tak faham sastera. Ada kata cari Allah sungguh. Tu berkata reti hiking cari Allah. Cari ketenangan. Dia kata tenang. Kenapa tenang? Tak tahu. Tak tahu juga. Tak bertemu dengan Allah Ta'ala juga yang memberi ketenangan. Artinya pekuasa tidak lemah. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan kita masuk tajuk baru. Bulan depan tajuk dia ciri yang ke-8. Ciri yang ke-8 nama dia iradah. Yang Allah Ta'ala kata innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Dalam surah Yasin. Popular lah ciri iradah ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin waj'alna min 'ibadika as-salihin waj'alna min 'ibadikal mutatahhirin
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.